Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sambung video pembelajaran distance learning dan online class sains darjah 5 minggu kedua bersama dengan Cikgu Fatin. Jadi, para pelajar perlu menonton video pembelajaran ini selama 15 minit. Video pembelajaran ini adalah berdasarkan modul April Sains darjah 5. Muka surat berapa? Muka surat 19 hingga 18. Jadi selepas semua para pelajar telah menonton video, bolehlah membuat latihan modul selama 30 minit. Sebarang pertanyaan dan soalan boleh dikemukakan di WhatsApp group. Jangan lupa like Facebook Master Max Tuition Center dan subscribe Master Max 2020. Okey, para pelajar semua sila buka modul Sains darjah 5 April 2020 masing-masing. Kita akan mulakan video pembelajaran sekarang. Masih lagi dalam bab 5 iaitu bab tenaga. Okay, ingat tak minggu lepas kita dah belajar tentang apa? Tentang sumber tenaga dan bentuk-bentuk tenaga. Jadi hari ini cikgu akan ajar tentang perubahan bentuk tenaga dan juga apakah sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Kemudian kita akan belajar tentang kepentingan menggunakan tenaga secara berhemah. Okey. Jadi, perubahan bentuk tenaga. Kenapa ada berlakunya perubahan bentuk tenaga ni? Di tenaga ni adalah sesuatu yang tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tetapi, tenaga ni boleh diubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan tenaga ni? Okey, jom kita tengok. Okey, minggu lepas cikgu dah ajarkan apakah itu bentuk-bentuk tenaga. Semua pelajar ingat lagi tak? Ada berapa bentuk tenaga semuanya? Kita ada tenaga suria, kinetik, kimia, bentuk tenaga haba, cahaya, bunyi, elektrik, nuklear dan juga keupayaan. Jadi jom kita tengok bagaimanakah tenaga-tenaga ni berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, cikgu ada contoh. Semasa radio berbunyi. Okey, ni adalah gambar radio. Kita tahu kan radio ni dia akan berfungsi jika ada tenaga apa? Tenaga elektrik. Jadi bila awak on switch radio tu, awak tekan switch, tenaga elektrik dia disalurkan kepada radio. Tenaga elektrik dan akan bertukar, tenaga elektrik ni akan bertukar bentuk kepada apa? Tenaga bunyi. Sebab tu awak dengar bunyi keluar daripada radio awak, lagu lah, suara ke apa kan. Okey, disebabkan tenaga elektrik bertukar kepada bentuk tenaga bunyi. Itu contoh semasa radio berbunyi. Okey, bagaimana pula dengan mengayuh basikal? Jadi, kalau awak kayuh basikal, awak menggunakan tenaga apa? Awak menggunakan tenaga kimia. Kimia daripada mana? Daripada badan awak makan, awak dapat tenaga untuk mengayuh basikal kan? Ya, ada tenaga kimia yang berlaku di situ. Kemudian, tenaga kimia ni bertukar kepada tenaga kinetik yang menyebabkan awak boleh mengayuh basikal. Okey, jadi cikgu tambah lagi. Bila awak dah bergerak, kemudian awak boleh bergerak laju kan? Berbasikal dengan laju. Apakah tenaga yang terjadi? Daripada tenaga kinetik ni tukar apa? Kepada tenaga keupayaan. Keupayaan awak untuk mengayuh dengan lebih laju. Tengok ada 3 bentuk tenaga yang berubah dengan hanya mengayuh basikal. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Semasa memasak. Okey. Semasa memasak, makanan tu kan cikgu cakap sumber tenaga kimia adalah daripada makanan. Okey, makanan tu awak masak, ada tenaga kimia. Kemudian tenaga kimia tu ditukar kepada apa? Tenaga haba. Api ni membekalkan tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Bila ada tenaga haba daripada api masak dan juga tenaga cahaya ni akan memasak makanan. Mengubah ke bentuk makanan itulah. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Okey, kita tengok contoh lagi. Apakah lagi bentuk-bentuk perubahan bentuk tenaga? Televisyen dan radio. Sama juga televisyen dan radio. Jadi kita nak tengok televisyen, TV dan juga radio, kita kena tekan butang on. On, switch on tu dan tenaga elektrik akan tersalur ke objek-objek itu dan TV, seperti TV dan radio. Kemudian tenaga elektrik ni akan bertukar bentuk kepada apa? Tenaga cahaya. Kenapa tenaga cahaya? Sebab macam mana awak nak nampak TV ni, gambar dia kalau tak ada cahaya, betul tak?
tenaga cahaya dan juga tenaga bunyi. Itu awak boleh tonton TV sebab ada keluar suara tu. Tenaga cahaya awak boleh nampak skrin ni, tenaga bunyi keluarlah suara awak nak tengok kartun ke apa ke kan. Jadi tenaga elektrik bertukar daripada tenaga cahaya kepada tenaga bunyi. Kemudian kita ada contoh lagi. Contoh pengering rambut. Siapa tahu apakah itu pengering rambut? Siapa pernah pakai? Mungkin tak pernah kot. Siapa pernah pergi salon? Siapa pernah pergi salon? Gunting rambut tu untuk perempuan. Jadi dia akan lepas dah potong rambut awak minta untuk cuci, kemudian gunakan pengering rambut kan. Jadi sama juga pengering rambut ni objek memerlukan tenaga elektrik untuk berfungsi. Jadi awak tekan switch on ni, tenaga elektrik akan mengalir ke dalamnya, akan bertukar bentuk kepada apa? Tenaga bunyi. Kan bunyi pengering rambut tu bising kan, ada bunyi macam tu kan. Bertukar kepada tenaga bunyi dan tenaga haba. Tenaga haba ni lah yang akan menyebabkan rambut awak kering. Tenaga haba yang keluar daripada pengering rambut ni. Okey, itu untuk pengering rambut. Kemudian kita ada contoh lagi, telefon bimbit. Okey, telefon bimbit. Kenapa ada tenaga kimia? Kita kan cikgu cakap sumber tenaga kimia. Apa lagi? Awak ingat tak? Makanan, biojisim, apa lagi? Dan juga bateri. Bateri ni adalah buatan manusia, betul tak? Bateri ni dalamnya ada terkandung bahan kimia. Jadi bila kita nak pakai telefon bimbit kita ni kan kita kena kita pakai bateri kan. Kalau sekarang ni, ini yang contoh telefon lama. Kalau sekarang dah canggih, kita pakai elektrik untuk charge tenaga elektrik. Itu mencharge bateri. Jadi tenaga kimia ni akan bertukar kepada apa? Tenaga elektrik. Tenaga kimia ke tenaga elektrik. Sebab tu awak charge handphone awak tu. Tenaga kimia dalam bateri dalam handphone awak charge bateri. Daripada tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik ni akan berubah kepada bentuk tenaga bunyi dan tenaga cahaya. Awak nampak skrin awak menyala menggunakan tenaga cahaya dan berbunyi. Sebab tu awak boleh bercakap telefon. Ini adalah perubahan-perubahan bentuk tenaga. Jadi, setiap objek yang menggunakan tenaga ada perubahan bentuk tenaga dia tersendiri. Ini adalah contoh-contoh. Jadi, siapa boleh bagi cikgu lagi contoh apa lagi contoh objek yang melakukan perubahan tenaga? Contoh kalkulator. Sama juga. Kalkulator ada bateri kan? Kalkulator bateri tu tenaga kimia. Daripada tenaga kimia berubah kepada apa? Tenaga cahaya dan juga tenaga apa? Jadi setiap bentuk ada perubahan. Jadi kalau awak nak tahu macam mana, awak fikir. Nanti akan ada soalan, latihan. Kita boleh buat sama-sama nanti. Kita boleh buat, awak boleh buat dan awak boleh fikir macam manakah perubahan bentuk tenaga tersebut. Okey, kemudian kita masuk kepada sumber tenaga. Tenaga yang boleh dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Kita pergi dulu kepada tenaga yang boleh dibaharui. Apa itu tenaga yang boleh dibaharui? Maksud tenaga yang boleh dibaharui ini adalah tenaga yang boleh diganti semula dalam masa yang singkat. Jadi dia boleh diganti semula. Kemudian bekalannya berterusan, maksudnya tak akan pernah habis. Bekalannya sentiasa ada dan tidak menyebabkan pencemaran. Jadi apakah contoh-contoh tenaga yang boleh dibaharui ini? Contoh dia adalah tenaga matahari, tenaga angin, air, ombak, biojisim dan juga tenaga makanan. Nampak? Bekalan yang berterusan. Matahari, angin, air ni kan sentiasa ada. Jadi ni adalah tenaga-tenaga yang boleh dibaharui. Kemudian kita tengok pula tenaga yang tidak boleh dibaharui. Jadi dia adalah bertentangan dengan tenaga yang boleh dibaharui. Contohnya sifat dia adalah tidak boleh diganti selepas habis diguna. Bila habis, habislah. Kemudian bekalan terhad. Bekalan dia tak cukup dan kadang-kadang boleh menyebabkan pencemaran. Jadi apakah contoh sumber tenaga tersebut? Adalah bahan api fosil, bateri dan juga tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni boleh habis bila kita guna. Bahan api fosil macam contohnya petroleum, gas asli, lama-lama akan habis dan juga kayu api. Kemudian kita ada bateri. Bateri ni kita pernah tahu pakai bateri tu dengan jangka masa yang lama? Tak pernah kan? Jadi dia ada serta-serta masa saja. Lepas tu bateri tu akan habis. Kita kena ganti dengan bateri yang baru. Itu yang masuk tenaga yang tidak boleh dibaharui. So ada 3 lah. Bahan api fosil, nuklear dan juga bateri. Okey, kita masuk kepada kepentingan menggunakan tenaga secara berhemah. Kenapa kita kena gunakan tenaga ni secara berhemah? Secara yang betul. Jadi kita tahu kita kena gunakan sumber tenaga secara berhemah kerana sumber tenaga ni
ada yang tidak boleh dibarui. Contoh seperti bahan api fosil tu kita gunakan petroleum dan gas asli. Jadi sumber-sumber ini tidak boleh dijana semula jika habis. Jadi kita perlu berjimat menggunakan sumber-sumber ini dan tidak membazir. Jadi kita juga perlu menggunakan secara berhemat untuk menjimatkan kos. Menjimatkan kos penjanaan tenaga elektrik. Jadi bagaimana awak boleh menjimatkan penggunaan tenaga elektrik ni dengan tutup suis lampu ataupun suis kipas bila tidak menggunakan. Jadi gunakan aircon tu bila perlu saja. Contoh cuaca panas baru guna. Kalau sesaja nak guna sepanjang hari tak perlu guna. Okey. Kemudian untuk mengurangkan pencemaran akibat pembakaran bahan api. Kita nak kurangkan pencemaran. Sebab kita tahu bahan api fosil ni, bahan api ni kita bakar akan menyebabkan pencemaran. Kemudian kita untuk mengelakkan kehabisan sumber tenaga. Untuk memastikan tenaga tu mencukupi untuk masa hadapan. Bayangkan, kita nak guna ni petroleum dan gas asli ni sampai generasi akan datang. Jadi kita kena berjimat supaya generasi akan datang dapat menggunakan sumber-sumber tenaga ini. Okey, bagaimana cara kita untuk menjimatkan tenaga? Okey. Jadi, kita tahu penggunaan tenaga ni penting dalam kehidupan seharian kita hari-hari gunakan. Jadi, penggunaan bahan api fosil seperti petroleum ni mestilah digunakan dengan secekap yang mungkin. Jadi, penggunaan jenis tenaga yang boleh dibarui ini boleh digantikan untuk menggunakan tenaga. Kita guna sumber tenaga yang boleh dibaharui kerana sumber tenaga ni tak akan habis. Instead of menggunakan bahan api fosil. Okey, contoh kita juga boleh mengeluarkan kenderaan yang mesra alam seperti kereta elektrik. Dan boleh mengelakkan pencemaran mesra alam dan juga menggunakan elektrik. Kenderaan ini dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil serta mengurangkan kesan pencemaran. Okey, kenderaan elektrik ni menggunakan apa? Menggunakan tenaga elektrik untuk bergerak. Jadi tenaga elektrik dalam bateri boleh dicas semula. Jadi tak adalah berlakunya kehabisan tenaga. Jadi awak boleh menggunakan tenaga elektrik. Apa lagi contoh? Gunakan bahan yang dikitas semula. Boleh gunakan bahan yang kita semula. Jadi selain tu langkah penjimatan boleh dilakukan dengan menggunakan pengangkutan awam dan juga berkongsi kereta ke tempat kerja ke sekolah. Jadi ini adalah langkah-langkah penjimatan yang awak boleh gunakan. Okey, ini sahaja yang kita akan belajar dalam bab tenaga. Kita dah belajar semua apakah bentuk tenaga, sumber tenaga, cara untuk menggunakan tenaga secara berhemah, bagaimanakah perubahan bentuk tenaga. Jadi, para pelajar semua bolehlah menjawab latihan 3, 4, 5 dan 6 modul April di muka surat 12 hingga 18. Sebarang pertanyaan bolehlah tanya kepada cikgu melalui WhatsApp group. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Bye.